CV untuk hari ini. Siapakah merangkul juara? Kita tengok. Okay, tempat ketiga, 9 betul. Zulaika. Tempat kedua, semua betul. Yashmita. Dan tempat yang ketiga, pertama, dimenangi oleh Siti Nursathira. Okay, bagi tahniah. Asyik tempat keempat dan Raid tempat yang kelima. Okey, tahniah semua pemenang. Okey. Jadi dia tengok kamu punya kepantasan dan juga kamu punya markah. Kamu jawab semua betul, adalah kedudukan. Okey. Itu sahaja untuk kuis hari ini. Ditolak masa. Okey. Dalam unit yang melibatkan unit abad, dekad, tahun dan bulan. Okey, minggu lepas kita masuk unit hari, jam dan minit. Okey, hari ni kita masuk unit abad, dekad, tahun dan bulan. Okay, kita tengok apakah hubungan antara unit tahun, hubungan antara unit abad, dekad, tahun dan bulan ni. Okey, kita tengok ni. Okey, boleh nampak tak ni? Boleh nampak? Boleh. Ya, bagus. Okay, jadi kita tengok sini. Ya. Okay, kamu kena ingat formula ni. Okay. Abad, dekad, tahun, bulan. Kamu kena ingat formula tu. Abad kepada dekad darab 10. Dekad kepada tahun darab 10. Kemudian tahun kepada bulan darab 12. Okay, nampak tak? Dia punya, kamu nampak tak skrin yang cikgu share ni? Nampak Nampak. Okay, nampak, bagus. Okay, jadi cikgu tak nak kamu senyap je. Tak nampak senyap je kan? Cakap, bagi tahu kalau tak nampak. Okay, so sekarang ni kamu tengok sini ni A. Ingat, okay, huruf pertama. A, D, T, B. Susunan dia ADTB. ADTB. Bila kamu nak keluarkan formula je, ingat ADTB. Okay? Jadi atas dia ialah abad kepada dekad darab 10, dekad kepada tahun darab 10 dan tahun kepada bulan darab 12. Kenapa darab 12? Sebab satu tahun ada 12 bulan je. Okay? Jadi kita tengok dekat contoh pertama. Contoh pertama yang ni dalam buku teks kamu, muka surat, cuba tengok dekat muka surat berapa? 163 tak silap cikgu. Okay, kamu boleh tengok. Tapi kamu tengoklah dekat skrin ni ya. Dekat skrin ni 8 tahun, 8 bulan tolak 21/2 tahun. Dia nak jawapan dalam tahun dan bulan. Okay, tengok. Dia nak dalam unit apa kan? Dia nak dalam tahun dan bulan. Tetapi pada soalan ni dia ada nombor bercampur ni. Kita tak nak nombor bercampur. Okay, so kita bulatkan ni nombor yang bukan dalam kategori tahun dan bulan. Okay, kita proses dia dulu. Proseskan dia dulu. Jadi kita buat macam mana? 21/2 tahun ialah 2 tahun tambah 1/2 tahun. Okey? Bila dah jadi macam ni, kamu kena buat apa? 2 tahun tak ada masalah. Dia tak mendatangkan masalah. Yang bermasalah sekarang ni adalah pecahan tu, 1/2 ni. Okey? Jadi kita kena tukarkan tahun tu kepada bulan. Kita tukarkan tahun kepada bulan. Tadi cikgu cakap macam mana kita nak hafal formula. Kita ingat nombor. Huruf tu. Abad, A, D, T, B. Abad, dekad, tahun, bulan. Okay, jadi kita nak tukarkan tahun kepada bulan. Yang ni. Melibatkan tahun kepada bulan, kena darab 12. Okay, darab 12. Kita fokus dekat tahun kepada bulan, darab 12. Okay, so kita ambil 1/2 darab 12. Okay, jadi dah jadi dalam bulan. Unit bulan. Okay, 1/2 maksudnya
bahagi 2. Okay, bahagi 2. Jadi 12 bahagi 2 dulu. Okay, ni kita dah belajar dah minggu lepas. Okay, 12 bahagi 2 adalah 6. So jawapan dia adalah 6 bulan. Okay, 6 bulan. Jadi yang ni dia punya dah tukar 2 tahun 6 bulan. Okay, nampak tak? Okay, nampak Okay, jadi bila dah jadi macam ni, proses terakhir, langkah terakhir barulah kamu buat jadual. Okay, tahun, bulan. Okay, jadi kita tengok kat soalan ni 8 tahun, 8 bulan. 8 tahun, 8 bulan, tolak. Okay, tolak. Yang ni kita dah tukar 2,5 tahun ni kita dah tukar kepada tahun dan bulan. Jadi tolak 2 tahun, 6 bulan. Nampak? Okay, jadi jawapan kamu akan dapat, kamu tu tolak dulu 8 tolak 6 ialah 2. Jadi 2 bulan. Okay, 8 tolak 2 ialah 6 tahun. Jadi jawapan akhir ialah 6 tahun 2 bulan. Okay, nampak? Jadi kena clear kena jelas. Benda ni kena jelas. Okay, kita tengok pula nombor 2, contoh kedua. 14.5 tahun tolak 73/4 tahun. Berapa tahun, berapa bulan? Jadi boleh nampak tak? Kecil atau kecil sangat yang pakai handphone boleh nampak? Boleh. Nampak. Okay, nampak ya? Okay, so kita tengok di sini. Okay, 14 tahun tolak 73/4 tahun. Berapa tahun, berapa bulan? Okay, sekarang ni kita tengok nombor dia. Okay, unit dia semua dalam tahun. Bukan dalam tahun dan bulan. Dia nak tahun dan bulan. Okay, jadi kita kena proseskan kedua-dua ni. Okay, macam mana kita tukarkan kepada tahun dan bulan. Okay, mula-mula kita tengok dekat nombor yang pertama. Okay, nombor pertama ialah 14.5 tahun. 14.5 tahun ialah kita pisahkan nombor sebelum titik dan selepas titik. 14 tahun tambah 0.5 tahun. Nampak tak? Okay, jadi nombor selepas titik ni adalah 0.5 tahun. Okay, jadi yang perlu kita proses hanyalah 0.5 tahun ni kita tukarkan kepada bulan. Tukarkan kepada bulan. Okay, jadi tahun kepada bulan kita kena darab 12. Nampak? Darab 12 kan? Okay, so kita ambil 0.5 kita darabkan dengan 12. Okay, jadi 5 darab 2 ialah 5 darab 2 ialah 10. Okay, 2 darab sifar-sifar tambah 1. Okay, 1 darab 5, 5. Okay, sifar tak perlu tulis. Ingat 1 darab 5, 1 dekat 10, so mula dekat 10. Okay, jadi tambahkan, kenapa 1 darab kosong tak payah tulis sebab kosong kan. Okay, jadi sifar 6. So titik nilai tempat perpuluhan tu terletak di 1, 1 tempat perpuluhan. So kita letak titik pun 1 tempat perpuluhan. Jadi jawapan dia 6 bulan. Ingat bila kita ni maksudnya kita dah tukar kepada bulan. Okay, darab dengan 12, so kita dah tukar 6 bulan. Okay, jadi kita pergi dekat nombor kedua. Okay, kejap. So ini bermaksud 14.5 tahun tu ialah 14 tahun 6 bulan. Okay, jadi kita pergi kat contoh yang kedua, nombor kedua adalah 73/4 tahun. Okay, bermaksud 7 tahun 3/4 tambah 3/4 tahun. So nombor yang kita kena proses di sini ialah 3/4 tahun. Ya, bagus Ashmita. Okay, 3/4 tahun. Jadi tahun kita nak tukar kepada bulan,
Kena buat apa? Darab 12. Ya, 3/4 darab 12. Jadi dekat sini kamu boleh pilih nak bahagi dulu atau nak darab dulu. Darab atau bahagi dulu. Okay, jadi kat sini cikgu pilih bahagi. Okay, 12 bahagi 4 ialah 3. Okay, jadi 3 darab 3 ialah 9 bulan. Okay, tengok 12 bahagi 4, 3. Okay, 4 tu jadi 1, 12 tu jadi 3. Jadi 3 darab 3, 9. So 9 bulan. 7 Okay. tahun 9 bulan. Ya, jadi jawapan dia 7 tahun 9 bulan. Okay, jadi kamu boleh nampak tak? Maksudnya dah tukarkan kepada Nampak. 13 bulan. Okay. So kita terus buat dalam jadual. Tolak. Ya. Jadual tahun dan bulan. Dia tolak. Okay. 14 tahun 6 bulan tolak 7 tahun 9 bulan. Okay. So bila tolak kamu tengok 6 tolak 9 tak cukup. Jadi kita kena buat apa? Kita kena minta dengan kawan sebelah. Kawan sebelah ni unit dia tahun. Okay. Unit dia tahun. Dia akan bagi 1 tahun. Okay. Dia tak boleh bagi dalam bulan. Dia hanya akan bagi dalam tahun. Okay, so kita potong, dia bagi kat kawan dia 1, so tinggal 13 tahun. So dia bagi 1 tahun. 1 tahun bila tukar kepada bulan, dia akan jadi 12 bulan. Tambah 12. Okay, jadi 12 tambah 6 ialah 18 bulan. Okay, so 18 bulan tambah tolak dengan 9 dapat 9. 13 tolak 7 ialah 6. Okay, betul 13 tolak 7, 6. So dapatlah 6 tahun. 6 tahun 9 bulan. Ya, okey, betul. 6 tahun 9 bulan. Okey, kita pergi dekat contoh yang untuk dekad dan tahun. Okey, formula yang sama kita guna. Okey, bila kamu hafal formula ni, semua kamu boleh buat. Okey? So kita tengok contoh dalam dekad dan tahun pula. Okey, contoh pertama, 3 1/2 dekad tolak 1 4/5 dekad. Berapa dekad? Okay, kat sini sekarang ni dia nak dalam dekad. Semua ni dalam dekad. Semua dalam dekad. Okey, jadi unit dah tak ada masalah. Nombor pun dalam bentuk yang sama. Dalam bentuk nombor bercampur. Okey, jadi kamu tambah macam tambahkan pecahan. Okey. Jadi kamu ambil 3 1/2 tu, 3 1/2 tak tolak 1 4/5. Okey, apa yang perlu kita buat sekarang? Kita kena samakan penyebut. Okey, bila kamu nak tolak atau tambah perpuluhan, tolak atau tambah pecahan, okey, kamu kena samakan penyebut dia. Okay, jadi penyebut dia tak sama, so kamu tengok penyebut yang kecil ni. Okay, dalam sifir 2 ada ke 5? Kita tengok, senaraikan. 2, 4, 6. Dah lebih dah, tak ada lah 5. Okay, jadi kita tak boleh darab 2 tu untuk jadikan darab satu sama lain. Okay, jadi kita kena tengok dekat dalam sifir 5, okay, tak kena darab antara satu sama lain. Okay, Yasmita, bagus ya. Jadi bila dia tak ada dalam senarai, sifir 2 tu, 5, nombor 5 tu, okay, so kamu kena darab antara satu sama lain. Ataupun kamu senaraikan juga sifir 5, 5, 10. Okay, rasa-rasa ya dalam sifir 2 ada 10 kan? 2, 4, 6, 8, 10. Ada juga 10. Okay, jadi yang ni lah maksudnya darab antara satu sama lain tu. Okay, jadi 2 kita kena darabkan dengan 5. Okay, jadi pecahan yang ni kita darab dengan 5 dan pecahan yang ini kita kena darab dengan 2. Okay, darab silang. Kita panggil dia darab silang. Okay, so kita darabkan. Okay, jadi 3, 1 darab 5, 5. 2 darab 5, 10. 10. Okay, tolak 1, 4 darab 2, 8. 5 darab 2, 10. Okay. 10.
Jadi dah penyebut dah sama, so kita kena tolak. Kita tengok dulu pengangka dia. 5 tolak 8. Tak cukup, betul tak? Betul. Okey, bila tak cukup kena buat apa? Kena macam biasalah, bila tak cukup 5 Pinjam. tolak 8, tak cukup kita kena pinjam lah. Pinjam dengan siapa? Pinjam dengan nombor kat sebelah kiri dia tu. Okey? Tapi nombor sebelah kiri tu besar, 3. Okey, kamu kena ingat nombor 3 ni tak sama dengan pengangka 5 tu. Okey? Bila dia bagi pinjam, dia tinggal 2. Okey, dia bagi pinjam tu berapa? Dia tengok penyebut. Bila penyebut 10 kan, dia tak bagi 1, dia akan bagi 10. Dia akan tengok penyebut. Kalau penyebut 10, dia akan bagi 10 dekat pengangka. Okey? Bila penyebut je 7, dia akan bagi 7. Okey, faham? Faham ni? Faham. Okey, jadi dia akan jadi 2, 15, 5 tambah 10, 15 per 10. Tolak 1, 8 per 10. Okey, jadi tak ada masalah dah kat sini nak tolak. Jadi 15 tolak 8 berapa? 15 tolak 8 ialah 7 per 10. Jadi 2, nombor besar tolak nombor besar, 2 tolak 1, 1. So dapatlah jawapan. Mesti ada unit Unit mesti tulis. Ada yang bagi cikgu latihan tu, cikgu tengok dia ada tak tulis unit. Okay, unit tu penting, mesti kena tulis. Jalan kira tak ada unit tak apa, tetapi jawapan akhir mesti kena letak unit. Unit maksudnya dekad ke, okay? Dalam dekad atau dalam tahun, okay? Dia nak dalam unit apa, yang tu kamu kena tulis. Jangan biarkan tak ada unit. Okey, itu contoh pertama. Contoh kedua, 9.4 dekad tolak 21/2 dekad. Dia nak dalam dekad dan tahun. Yang ni macam tadi. Okey, kita kena asingkan nombor perpuluhan dengan pecahan ni. Okey, jadikan dia dalam bentuk tahun. Okay, jadi kita pergi ke nombor pertama, 9.4 dekad. Okay, ni nombor pertama. Okay, ialah 9 dekad tambah perpuluhan 4 tu maksudnya sifar perpuluhan 4 dekad. Okay, jadi kita kena tukarkan dekad kepada tahun. Kenapa tukar pada tahun? Ni nak dalam tahun ni kan. Jadi yang perpuluhan dan pecahan kita kena tukar kepada tahun. Dekad kepada tahun macam mana? Ingat A, D, T, B. A, D, T, B. Sekarang ni kita nak tukar D kepada T. D kepada T yang ni. Darab dengan berapa? Darab dengan 10. Okay, so sifar 10. 4 darab 10. Okay, 10 tahun. Okay, dah jadi tahun. Jadi kita darab 10 maksudnya kita gerakkan unit dia ke kanan. Darab mesti ke kanan satu tempat. So dapatlah 4 tahun. Okay, 4 perpuluhan sifar. Perpuluhan sifar tak perlu tulis. Jadi kita tulis 4 tahun. Okay. Jadilah dia punya jawapan akhir dekat sini 9 dekad 4 tahun. Okey, jadi kita pergi ke nombor yang kedua. Nombor kedua ialah 1/2 dekad. Ialah 2 dekad tambah 1/2 dekad. Kita pisahkan pecahan dan nombor bulat. Okay, jadi kita ambil yang ni. Dekad ni kita tukar kepada tahun. Pecahan tu nombor pecahan je yang kita kena proses. Jadi macam biasa 1/2 darab dengan berapa nak tukar kepada tahun? Macam kat atas lah. Darab dengan 10. 10. Ya, okay. Jadi 1/2 maksudnya 10 bahagi 2 terus. Atau kenapa bahagi 2 terus? Sebab ni 1. 10 darab 1 ialah 10. Bahagi 2, 10 bahagi 2 berapa? Jadi ni 1 dalam segi 2 lah 10 bahagi 2 adalah 5. Okay, jadi jawapannya adalah 5 5 tahun
Jadi ni 2 dekad 5 tahun. Okay. Alright. Okay. Next. So kita dah tukarkan kepada dekad dan tahun. Dekad dan tahun. Jadi next step apa? Tolak. Ya. Next step adalah tolak. Kita kena tolak. Ni dah tak cukup ruang ni cikgu punya ni. Okay, jadi next ialah kamu kena tolak. Okay, cikgu pakai pen warna lain. Okay, kita tolak kat sini ya. Ini adalah step yang ketiga ya. Kamu buat jadual macam ni. Okay, buat dalam dekad dan tahun. Okay, jadi ni 9 dekad 4 tahun. Tolak 2 dekad 5 tahun. Okay, macam mana nak tolak? 4 tolak 5 tak cukup. So kita pinjam dengan dekad. Yang sebelah. Pinjam dengan dekad. Dekad akan bagi berapa dekat tahun? 1 dekad berapa tahun tadi? 1 dekad ialah 10. 10. Jadi dia akan bagi 10 dekat tahun. Okay. Jadi 10 tambah 4 ialah 14. Okay. 14 tolak 5 ialah 9. 8 tolak 2, 6. Jadi jawapan 6 dekad. 6 dekad 9 tahun. Okay. Jadi faham? Faham. Okay, faham ya. Okay, jadi kita pergikan abad dan dekad pula. Okay, sekarang cikgu tanya. Okay, pada soalan yang pertama, 7/3/5 abad tolak 4 abad 8 dekad. Dia nak dalam abad dan dekad. Okay, apa yang kita kena proses dekat nombor ni? Nombor yang pertama atau nombor kedua yang kita kena proses? Mana yang kita kena proses? 7/3/5 abad ke 4 abad 8 dekad yang kita kena tukar kepada dekad? 7/3/5 abad. Ya, betul. Okay, Tukar. Jadi yang ni kita kena tukar. Okay, jadi tukar. Macam mana nak tukar? Ni maksudnya macam mana? 7 abad tambah 3/5 abad. Okay. Jadi maksudnya kita kena tukarkan yang ni sahaja kepada 3/5 dekad. tukar abad. kepada dekad. Okay, jadi ingat A, D, T, B. Okay, sekarang ni abad kepada dekad. Ni abad kepada dekad kena darab 10. Okay, jadi Darab kita darabkan 10. 3/5 darab 10. 10. Dekad. Jadi unit dah tukar dekad Jadi dekad dah. Okay, jadi 10 darab 3 adalah 30. 10 darab 3, 30. 10 darab 3, 30 bahagi 5. 30 bahagi 5 ialah berapa? 30 bahagi 5 ialah 6. 6 dekad. 6 dekad. Okey, 6 dekad. 7 abad 6 dekad. Ya, tulis 7 abad 6 dekad. Jadi kita kena tolak lah. 7 abad 6 dekad tolak 4 abad Tolak 8 4 dekad. abad 8 dekad. Ya. Okay, jadi kita buat jadual macam ni. Abad dan dekad. Jadi 7 abad 6 dekad tolak 4 abad 8 dekad. Okay. So kita tolak 6 tolak 8 tak cukup. So kita pinjam dengan abad. Tinggal 6. Okay. Abad akan bagi berapa dekat dekad? Akan bagi berapa dekat dekad? Satu abad berapa dekad? 10. Ya, bagi 10. Jadi dapat dah 16. 16 tolak 8, 8. Dan 6 tolak 4 ialah 2. So 2 abad 8. 8 dekad. Ya. Okay. Jadi yang ni. Yang ni tahu tak macam mana nak buat? 6 1/10 abad. Tolak 5/7 abad. Sama dengan nak dalam unit dekad. Yang ni semua tak kena. Ni semua dalam abad. Jadi semua kita kena tukarkan kepada dekad. Dekad.
Ya, jadi semua tak kena kan. Jadi Darab kita 10. kita perlu tengok dulu yang nombor pertama ni kita kena proses dulu dia. Dia nombor bercampur. So sekarang kita nak tukarkan unit dia kepada dekad terus. Dekad. So kita kena darab tambah dulu. Darab 10. Darab tambah dulu. Okay, tukar kepada nombor pecahan tidak wajar dulu. 10 darab 6, 60. Tambah 1 dapat 61/10. Okay, yang ni Okay, nombor pertama. Yang ni. Ini adalah pertama. Okay, kita tukarkan dulu kepada pecahan tidak wajar. Dia akan dapat 61/10. Macam mana tukar tadi? 61/10 kita darab 10 darab 6, 60. Tambah 1, 61. Dia akan jadi 61/10. Per 10. Okay, jadi bila dapat dah 61/10 abad. Nak tukar kepada dekad, abad kepada dekad, kita darab. Darab 10. So darab 10 dekad. Okay, bila darab 10 kamu tengok nombor sama atas, ni 10 terus potong jadi 1 jadi 1. Okay, jadi 61 darab 1 ialah 61 dekad. 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 Okay, jadi nombor pertama kita dah tukar kepada dekad. Sekarang ni kita pergi ke nombor kedua. 5.7. 5.7. Abad. Tukar kepada dekad kita kena Darab darab. 10. So bila darab 10 nombor special kan? 10, 100 nombor special. Jadi kita terus gerakkan titik ke kanan satu tempat. Sebab apa? 10. So kita gerak satu tempat ke kanan. Dia akan jadi 57 dekad. Okay. Jadi bila dah tukar terus barulah langkah ketiga terakhir kita terus Tolak. Tolak. Jadual tolak. Ya, tolak 1 dekad, tolak 57 dekad. Dekad. Okay. Jadi ni dekad. 1 tolak 7 tak? Tak boleh. Pinjam sebelah. Okay, 11 tolak 7 berapa? 11 tolak 7. 4. Okay, 4. Okay, jadi jawapan 5 dia kosong. 5 4 dekad. Tak payah tulis. Okay, jadi 4 dekad. Okay, kita pergi ke contoh yang part yang terakhir iaitu abad kepada tahun. Okay, abad dan tahun. Okay, tengok. Nombor 1. Contoh pertama dia tulis 2 abad 35 tahun. Tolak 1/1/4 abad. Nak jawapan dalam abad dan tahun. Okay, yang ni nombor pertama tak ada masalah. Okay. Nombor 2. Ya, nombor yang kedua ada masalah. So kita proseskan nombor yang ni. 1/4 abad ialah 1 abad tambah 1/4 abad. Okay, betul ya? Okay, jadi kita nak tukarkan abad kepada tahun. Tahun. Jadi macam mana nak tukar abad kepada tahun? Tengok formula. A, D, T, B. Okey, sekarang ni abad kepada tahun. Mana abad kepada tahun ni? Yang ni, abad kepada tahun. Kita kena darab. Darab 100. Ya, dia kenapa? Sebab abad kepada dekad darab 10, dekad kepada tahun pun darab 10. Jadi dia akan jadi darab 100. Okey, abad kepada tahun darab 100. So kita tulis 1/4 darab 100. Okey, so 100 darab 1 100 bahagi 4. 100 bahagi 4 berapa? 100 bahagi 4 berapa? Ni 1, 100 bahagi 4. 400. Bahagi sayang, bukan darab. 100 bahagi 4 ialah 25. Okay, jadi dapat jawapan 25 tahun. 1 Abad. Okay, jadi kita tengok ni nombor kedua Ni nombor yang kedua yang kita proses. Okay,
So sekarang kita terus buat jadual macam tadi. Okay, jadual abad tahun. Jadi 2 abad, 2 abad 35 tahun tolak 1 abad 25 tahun. Jadi tolakkan seperti biasa, 5 tolak 5 sifar, 3 tolak 2 1, 2 tolak 1 1. Jadi 1 abad 10 tahun. Okay. Jadi tengok contoh terakhir. Contoh terakhir, 1/3 abad tolak 1/4 abad. Berapa tahun? Jadi kat sini semua bermasalah. Nombor ni semua bermasalah. Jadi kita tengok pada nombor pertama, 1/3 abad. Tukarkan kepada tahun. Tahun. Jadi abad kepada tahun kita kena darab berapa tadi? Abad kepada tahun kita kena darab berapa? Darab Darab 100. 100. Okay. Jadi darab 100 tahun. Tukar pada tahun terus. Okay. So gerakkan titik ke kanan 2 tempat. Kenapa? Sebab ada 2 sifar kan. Jadi 1, 2. Okay. Jadi dia akan dapat 130 tahun. Okay. Ini 130. Sorry. 130 tahun. Okay. Jadi kita tengok nombor kedua pula. 1/4. 1/4 abad. Macam mana nak tukar kepada tahun? Okay. Yang pertama sekali tukarkan pecahan kepada nombor pecahan tidak wajar ni. Okay. Darab tambah dulu. Okay. Jadi 4 darab 1, 4 tambah 1, 5. So 5/4. Okay, 5/4 barulah tukar kepada tahun, darab dengan 100 tahun. Okay, jadi 100 bahagi 4 tadi kita dapat 25. Okay, jadi 100 bahagi 4 ialah 25. Jadi 25 darab dengan 5, 5 darab 5, 25. Okay, 5 darab 2, 10, 10 tambah 2 ialah 12. Jadi 125 tahun. Okay. So dah tukar kepada tahun dah dua-dua. Jadi proses yang ketiga ialah tolak. Okay. Jadi 130 tahun. Tolak 125 tahun. Okay. Jadi dapatlah 10 tolak 5 ialah tak cukup. Tak cukup, pinjam 10 tolak 5, 5. Jadi ni 2 tolak 2 sifar, 1 tolak 1 sifar. So jawapan dia adalah 5 tahun. 5 tahun. Okay, jadi dah habis contoh kita yang terakhir. So kamu punya tugasan ialah tengok buku surat, buku teks muka surat 165. Okay. Jadi buat latihan nombor 1 E, F, G. Dan nombor 2 E, F, G. 6 soalan je ni. Itu saja untuk hari ini. Jadi jumpa lagi hari Khamis. Hari Khamis. Okay. 2 masa tu. Jadi terus siapkan sahaja kerja sekolah yang cikgu bagi ni. Senang je kan? Mudah je. Okay. Okay, jadi jumpa lagi hari Khamis. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih cikgu.